Kalau tuan-puan nampak technician aircon yang pasang aircon tuan-puan, dia gunakan thread locker macam ni, pada sambungan koper aircon, tanya dia, waranti dia bagi macam mana? Sebab kalau aircon tuan-puan bermasalah disebabkan dia guna thread locker ni, dapat garanti tukar baru tak? Cakap dengan dia tak nak repair, sebab akar masalahnya berpunca dari dia. Kalau korang plan nak install aircon kat rumah, korang wajib tengok video ni sampai habis. Ini penting sebab saya baru jumpa satu amalan yang meragukan tentang penggunaan thread locker pada sambungan copper flare. Betul ke guna thread locker macam ni? Sesuai untuk sambungan copper flare pada sistem HFC refrigerant. Video ni akan panjang, so saya akan post part by part. So korang jangan skip video ni supaya tak gagal faham, okey? Untuk anda yang tak tahu apa itu HFC refrigerant, HFC bermaksud hydrofluorocarbon. HFC refrigerant adalah gas yang digunakan dalam aircon, antaranya adalah R134A, R410A dan R32. Disclaimer. Video ini dibuat berdasarkan maklumat yang ada di lapangan dan bertujuan untuk edukasi. Saya sebagai orang yang belajar DIY untuk pasang aircon sendiri, saya terpengaruh dengan influencer aircon yang mencadangkan penggunaan thread locker pada sambungan copper flare. Jadi saya hanya tertanya-tanya faktanya. Video ini tidak bermaksud untuk menyerang pribadi sesiapa pun. Dekat saya sekarang ada dua jenis thread locker. Satu, Loctite 22 low strength original. Dua, Loctite TFL 243 medium strength kopi. Thread locker ni bagus. Tapi, adakah ini alat yang sesuai untuk digunakan pada sambungan copper flare? Sambungan copper flare direka untuk kedap udara. Ini penting untuk mengelakkan kebocoran dan memastikan kecekapan sistem. Apa bahan dasar setiap thread locker ni? Digunakan untuk tujuan tugas kerja apa? Adakah sesuai keserasiannya dengan HFC refrigerant dan minyak sintetik kompresor? Firstly, mari kita kenali dulu apa sebenarnya tujuan sealant digunakan pada sambungan copper flare ni. Sebenarnya, tujuan sealant digunakan pada sambungan copper flare adalah untuk mencegah kebocoran, menjaga ketahanan tekanan yang tinggi dan mengisi ruang-ruang celah mikro yang tak dapat ditutup rapat sepenuhnya. Sedia maklum lah kan, semua tech aircon mesti tahu. Modern refrigerant pada zaman sekarang beroperasi pada pressure yang tinggi. Lagi-lagi R410A dan R32. So, penggunaan sealant yang tepat akan dapat memanjangkan hayat sambungan copper flare dan mencegah sambungan daripada longgar disebabkan oleh vibration dan juga perubahan suhu. Sealant ni fungsi dia memberikan lapisan pelindungan tambahan dengan menutupi ruang-ruang mikro yang tak perfect disebabkan oleh cala mesin mak pada permukaan flaring atau flaring skirt yang boleh menjadi punca bocor yang sangat halus. Apa dia cala mesin mak tu? Inilah dia cala mesin mak tu. Nampak tak garis-garis dia? Ada tinggi rendah, tinggi rendah, tinggi rendah. Ini cala yang kita boleh nampak. Ada yang cala sangat halus yang kita susah nak nampak dengan mata kasar. Ini kategori cala yang kita boleh nampak dengan mata kasar. Kalau cala pada copper flaring, kita susah nak nampak dia dengan mata kasar. Apa punca yang menyebabkan cala pada copper flaring ni? Masa kita nak buat flaring lah. Kon itu kan besi. Nak menjadikan copper tu jadi flare macam ni, kon flaring tu menekan copper ni. Apabila dia menekan, dia berpusing. Bila dia berpusing, dia akan ada friction, geseran. Geseran tu yang menyebabkan copper flare ni bercala. Cala halus. So inilah dia adalah kesan cala mesin mak yang sangat halus. Ini pada copper flare. Ini kesan cala pada flaring skirt kan. Nampak tu kan, tinggi rendah, tinggi rendah. So sealant digunakan untuk nak menutupi gap-gap inilah supaya dia sama rata antara tinggi dan yang rendah ni tadi. Jadi bila kita buat proses sambungan, permukaan yang tinggi rendah tadi tu dah sama level kan. Sini pun dah sama level. Apabila dia melakukan kontak untuk kita nak buat sambungan, ruang-ruang mikro tu tadi dah tertutup. So kemungkinan untuk bocor adalah tipis. Itu fungsi sealant tu tadi. Persoalannya sekarang, betul ke thread locker ni adalah alat yang betul untuk digunakan pada sambungan copper flaring kat sistem aircon ni? Macam technician aircon ni pakai? Produk thread locker ni, apa kegunaan dia? Untuk tujuan tugas kerja apa? Bila nak dipakai? Dan macam mana cara nak diaplikasikannya? Berdasarkan pada Loctite user guide ni, tuan-tuan dan puan-puan nanti boleh google sendiri manual user guide ni untuk cari tahu, okey? Faktanya, thread locker ni direka untuk lock and seal skru dan nut daripada menjadi longgar disebabkan oleh vibration. Tapi, bukan untuk sambungan copper flare aircon. Kenapa? First, jom kita tengok pada label botol. Apa yang ditulis pada label botol untuk setiap produk ni? Botol first, brand Loctite thread locker 222 low strength. Ada gambar skru, diaplikasikan produk ni pada thread screw sebagai thread locker macam yang tertera pada label di botol dengan kekuatan rendah. Skru dan nut kecil max 2 MC. Kemudian kita tengok pula brand Loctite TLF thread locker 243 medium strength. Ada
Ada gambar skru, diaplikasikan produk ni pada thread skru sebagai thread locker macam yang tertera pada label di botol dengan kekuatan medium. Untuk pengetahuan semua, Lock TTFL 243 ni adalah kopi produk dari brand Loctite. Tapi fungsi dan tugas kerja adalah sama macam Loctite, iaitu thread locker. Loctite 22 saya beli harga dia RM65. Lock TTFL 243 pula saya beli harga dia RM11.90. Beza brand, beza kualiti, tapi untuk tugas kerja yang sama. Thread locker. Apa tu thread locker? Dalam bahasa, thread locker bermaksud pengunci ulir. Apa tu thread? Ini dia yang dinamakan thread. So, thread locker atau pengunci ulir bermaksud produk ni digunakan untuk lock and seal antara skru dan nut dari menjadi longgar akibat vibration. Tapi, memungkinkan nut dan skru untuk dibuka dengan menggunakan alat tangan standard macam sepanan manual ni dan sebagainya. Sekarang, mari kita buka iklan jualan produk-produk ni yang digunakan di lapangan oleh Tech Econ di apps-apps marketplace macam Kedai Oren dan Lazada. Diaplikasikan kat mana sebenarnya thread locker ni? Seterusnya, mari kita buka produk datasheet dari pihak manufacturer pula. So, sekarang kita buka datasheet Loctite 22 daripada manufacturer pula, okey? Loctite 22. Apa bahan dasar dia sebenarnya? Okey, macam yang kita tengok, datasheet daripada Loctite 22 mengatakan teknologi. Teknologi bermaksud adalah bahan asas dia lah. Bahan asas dia acrylic. Application, thread locking. Didesain khusus, Loctite 22 is designed for the locking and sealing of threaded fastener which require easy disassembly. Okey, so dia cakap Loctite 22 didesain untuk kunci dan seal. So bermaksud Loctite 22 didesain untuk threaded fastener set screw. So berdasarkan pada datasheet dan graf kat sini, kesesuaian untuk thread locker 22 ni adalah untuk threaded fastener. Kalau kita tengok daripada graf ni, steel 100%. Okey, kekuatan untuk dia mengunci dan lock tu tadi, kalau material steel 100%. So bermaksud dia kuat, memang berfungsi dengan baik lah. Kalau material brass, kita pergi sebab Econ material brass dan juga copper kan. Okey, kita pergi kepada brass. Brass dia berapa? Lebih kurang dalam secara mata kasar, secara anggaran kasar adalah 35%. So apabila thread locker 22 ni diaplikasikan kepada material brass, dia punya daya fungsi, function thread locker ni adalah dia tak akan mengeras. Kalau mengeras pun dia tak keras banyak, dalam 35% saja. Sebab datasheet ni dia dah cakap awal-awal curing time dia untuk material brass adalah 35% jangkaan secara kasar. Copper dia langsung tak cakap. Tak ada datasheet untuk copper sekalipun. Loctite 22 ni lebih sesuai digunakan pada set screw material steel. Graf dah menunjukkan 100%. Zinc dalam 75%. Brass 35%. Itu curing time tu sangat-sangat low. Bermaksud dia tak akan boleh lock and seal dengan secara kukuh dibandingkan dengan material steel tu tadi 100%. So thread locker ni dia kurang sesuai untuk material brass, apalagi copper tak masuk langsung dalam datasheet pun. Sebab tu bila ada technician Econ claim thread locker low strength ni, oh dia tak akan mengeras, dia akan jadi gasket. Lepas tu cakap sama je dengan produk lagi satu tu. Dia tak mengeras bukan sebab struktur produk ni sama dengan produk lagi satu tu. Dia tak mengeras sebab daya fungsi thread locker ni tak sesuai untuk semua jenis logam. Itu sebabnya. Lepas tu kita akan check datasheet certification QC pass daripada ASHRAE, kesesuaian dia dengan sistem HFC refrigerant. Untuk tuan-tuan yang tak tahu apa tu ASHRAE, tuan-tuan boleh google lah. ASHRAE ni adalah badan yang menetapkan standard dan garis panduan dalam industri HVAC untuk memastikan kecekapan tenaga, kualiti udara dalaman dan keselamatan sistem HVAC. Saya cari juga pun tak jumpa kan dekat sini. Tuan-tuan boleh download sendiri dan cari sendiri, tengok sendiri sama ada apa yang saya cakap ni betul ataupun tidak. Tapi apa yang saya cari dekat sini memang tak ada keserasian dia dengan HFC refrigerant. Dia hanya didesain, hanya cakap thread fastener. Itu saja. Kemudian kita tengok pula datasheet Lock TTFL 243 pula. Disebabkan saya cari dekat internet tak jumpa produk datasheet untuk Lock TTFL. Belakang label botol cakap untuk datasheet tanya pada seller. Saya tanya seller pun, seller jawab tengok pada product description je. Tengok klip ni. So, saya baca datasheet daripada description penjual je lah. Okay, kita tengok datasheet daripada penjual. Okay, datasheet Lock TTLF 243 daripada pihak penjual. Bahan dasar dia kat bawah ni tapi kita tengok dekat sini dulu. Kalau kita tengok dekat sini, product feature, the liquid oxygen type seal product is shockproof and leak proof. Bermaksud produk ni memerlukan oksigen untuk dia berfungsi dengan baik. Sedangkan di dalam sistem Econ, sambungan pada copper flaring tu adalah kedap udara dan tak mungkin ada oksigen sebab refrigerant amat sensitif terhadap oksigen. So, lepas tu kita tengok dia punya description. Okay, bahan dasar material lah dekat situ. Bahan dasar silicone resin glue. Type application thread locking agent. Didesain khusus untuk thread screw lah dekat situ kan. So kita tengok cari lagi certification ASHRAE, tak ada. Kesesuaian dengan sistem HFC refrigerant pun tak ada.
Ketua, apa yang saya nampak dan faham, produk thread locker adalah didesain khusus untuk lock and seal pada thread screw dan tidak spesifik didesain untuk permukaan fairing dan HFC refrigerant. 243 untuk medium strength thread locker, 222 untuk low strength thread locker. Kedua-dua barang ni adalah sama fungsi, iaitu untuk tugas kerja thread locker. Bahan dasar pada Loctite dan LOCK-TTFL thread locker juga tak sama dengan sistem HFC refrigerant dan minyak sintetik kompresor. Loctite thread locker lama-lama dia akan mengeras dan mengering saat terkena kondisi anaerobik. Apa tu anaerobik? Anaerobik bermaksud akan mengeras dan mengunci bila saat tanpa ada udara dan berlaku kontak dengan logam. Apa pula bukti yang bahan dasar dalam sistem HFC refrigerant dan minyak sintetik kompresor tak sama dengan thread locker ni? Sekarang kita buka datasheet HFC R410A compressor oil. Berdasarkan rujukan dari Daikin, HFC R410A menggunakan synthetic oil jenis ether oil dalam range FVC, brand Idemitsu Kosan. Sekarang kita buka datasheet Idemitsu Kosan untuk range FVC. Datasheet bagi tahu kita yang chemical structure bermaksud bahan dasar synthetic oil compressor untuk R410A adalah PVE, polyvinyl ether. Ini menunjukkan yang bahan dasar Loctite 22 acrylic, LOCK-TTLF silicone resin glue dengan R410A compressor synthetic oil PVE polyvinyl ether adalah tidak sama. Justru dapat menyebabkan pencemaran di dalam sistem HFC refrigerant disebabkan oleh tindak balas chemical yang berlainan. Ketidaksesuaian thread locker dengan logam tertentu. Berdasarkan maklumat yang kita dapat, thread locker tidak sesuai dengan semua jenis logam, terutamanya brass dan copper yang biasa digunakan dalam sambungan aircon. Manufacturer juga tidak menyatakan yang Loctite 222 dan LOCK-TTLF 243 thread locker adalah produk untuk tugas kerja sealing agent pada sambungan copper flaring untuk sistem HFC refrigerant iaitu aircon lah. Melainkan hanya menyatakan dengan jelas yang thread locker adalah direka untuk set screw. Digunakan pada permukaan yang ada thread, bukan pada flat surface. Sebab tu nama produk ni thread locker, bukan gasket and thread sealant. Thread locker dan sealant itu dua barang yang berbeza. Kalaupun brand thread locker ada keluarkan produk sealant, kena pastikan dulu produk sealant tu sesuai atau tidak untuk digunakan pada sistem aircon. Kalau sesuai, baru go on. Bukan menghentam je ikut kepala lutut. Sampai sini dapat? Mantap. Persoalannya lagi, jadi produk sealant apa yang tepat untuk digunakan pada sambungan copper flaring kat sistem aircon ni? Saya ada buat research dan berdasarkan carian saya, produk ni yang tepat untuk digunakan sebagai sealant pada sambungan copper flare untuk sistem aircon HFC refrigerant. Nama dia Nylock Blue. Apa buktinya? Jom kita buka datasheet Nylock Blue ni. Adakah betul sesuai digunakan ataupun tidak? Okay, berdasarkan daripada datasheet Nylock Blue ni, kita cek bahan dasar dia. Overview, Nylock Blue is viscoelastic liquid derived from synthetic refrigerant oil. Non-hardening, non-drying, fluid, bla 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 bla. Dekat sini. So, kita tengok dia bahan dasarnya adalah berdasarkan synthetic lubricant based compressor oil. Application dia adalah both face of the flare as well as the threaded connector are coated primary. Attention as to given to the flare face. So, bermaksud dia cakap aplikasi direka untuk flare face fitting lah kan. Maksudnya memang keutamaan dia adalah flare face, bukan pada thread lah. Thread boleh digunakan tapi keutamaan dia adalah flare fitting. Lepas tu dia ada kesesuaian dia dengan HFC refrigerant. Mixture of Nylock Blue with mineral, alkylbenzene, POE. Ni POE minyak kompresor lah. Lepas tu PVE oil, PVE polyvinyl ether, minyak kompresor juga. Have passed ASHRAE standard 97. CO2 compatibility testing with numerous refrigerant including R410A dan R32. Okay, so dia pass daripada ASHRAE certification. Lepas tu kesesuaiannya dengan sistem HFC refrigerant dan compressor oil polyvinyl ether, PVE oil have passed ASHRAE. So datasheet menunjukkan bahawasanya Nylock Blue adalah sesuai untuk digunakan pada sistem refrigerant. Dekat situ kan, melalui datasheet ni dia dah bagi tahu kita. So kalau penerangan saya ni agak kurang lengkap mengenai datasheet ni kan, tuan-puan boleh cek sendirilah di internet cari Google Nylock Blue datasheet, lepas tu boleh baca sendirilah PDF dia kan. Kesimpulannya, kedua-dua thread locker ni ataupun thread locker yang lain adalah tidak sesuai untuk digunakan pada sambungan copper flare sistem HFC refrigerant berbanding Nylock Blue yang base chemical dia berasaskan dari synthetic oil base compressor. Sesuai untuk semua jenis refrigerant dan tak akan mencemarkan sistem aircon. Kecuali brand-brand thread locker ni buat satu produk yang memang didesain khusus spesifik untuk sambungan copper flare untuk sistem aircon HFC refrigerant macam Nylock Blue ni. Itu dah cerita lain. Tapi untuk setakat ni, berdasarkan maklumat yang kita dapat, thread locker tidak didesain untuk sistem aircon HFC refrigerant, melainkan hanya Nylock Blue ni. Kalau tuan-puan nampak technician aircon yang pasang aircon tuan-puan, dia gunakan thread locker macam ni, pada sambungan copper aircon, tanya dia, waranti dia bagi macam mana? Sebab kalau aircon tuan-puan bermasalah disebabkan dia guna thread locker ni, dapat garanti tukar baru tak? Cakap dengan dia tak nak repair, sebab akar masalahnya berpunca dari dia. Saya ada buat eksperimen simple menggunakan 3 produk ni pada sambungan copper flaring. Kita bersambung di next video, part 2. Bye.